Pada hari ini, saya akan membentangkan projek pembentangan dan refleksikan diri bagi kursus pengalaman awal di sekolah. Berikut adalah latar belakang sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 19 mula ditubuhkan dan siap sepenuhnya pada tahun 1994. Sementara itu, SMK Seksyen 19 menumpang di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 24 pada 1 Disember 1993 sebelum kemasukan semua pelajar yang berjumlah seramai 297 orang. Pada 20 Jun 1994, SMK Seksyen 19 mula beroperasi di mana pelajar dan guru berpindah ke bangunan di Jalan Gelora 19/46 Shah Alam. Seramai 7 orang pengetua telah memimpin sekolah ini sepanjang pembukaannya, bermula daripada Tuan Haji Harun bin Said dan sehingga kini Penrohana binti Jaafar. Seterusnya, misi, visi dan moto sekolah. Misi sekolah adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Visi sekolah adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Dan akhir sekali adalah moto sekolah iaitu berilmu memuju wawasan. Berikut adalah lokasi Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 19. Antara aktiviti dalam proses pembelajaran di dalam kelas adalah perbincangan kumpulan. Kekuatan aktiviti ini adalah pelajar dapat berkongsi pelbagai perspektif dan idea serta dapat membuat keputusan dengan lebih cepat dan efisien. Kelemahannya adalah akan menimbulkan konflik dan perbezaan pendapat serta perbincangan yang tidak teratur akan menyebabkan pembaziran masa. Selain itu, aktiviti pembentangan kumpulan. Kekuatan aktiviti ini dapat memberi peluang kepada pelajar untuk belajar dari satu sama lain. Selain itu, juga dapat meningkatkan dan menguji kefahaman pelajar tentang konteks yang dipelajari. Kelemahannya adalah kekurangan keseragaman dalam penyampaian maklumat akan menyebabkan pendengar yang ingin mendengar pembentakan oleh pelajar tidak mencapai objektif. Selain itu, pelajar kurang berpengalaman akan bergantung pada pelajar lain kerana kekurangan keyakinan dalam diri. Aktiviti kuis spontan. Kekuatan aktiviti ini adalah dapat menilai pemahaman pelajar secara langsung serta dapat membantu meningkatkan ingatan pelajar dalam masa panjang. Kelemahan aktiviti ini adalah pelajar mudah berasa cemas apabila menerima soalan yang tidak dijangka dan tidak semua pelajar dapat menonjol dengan baik. Oleh hal yang demikian, guru tidak dapat mengenal pasti dengan lebih spesifik kefahaman pelajar. Seterusnya adalah aktiviti latihan individu. Kekuatan aktiviti ini dapat mengukuhkan pemahaman pelajar serta dapat membina keyakinan dalam diri pelajar. Kelemahannya adalah pelajar mengalami kesukaran untuk menjawab soalan yang tidak difahami secara individu serta akan melibatkan kekurangan interaksi dengan pelajar lain. Berikut adalah antara alat bantu mengajar yang telah digunakan oleh guru. Seterusnya adalah bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru semasa proses pembelajaran. Berikut adalah amalan pedagogi yang telah saya perhatikan semasa PDPC berlangsung. Yang pertama adalah pembelajaran kolaboratif di mana ia menekankan komunikasi dan kolaboratif antara dua pihak iaitu guru dan pelajar. Cara ini membantu untuk berkongsi pendapat untuk menentukan keputusan tentang sesuatu konteks pembelajaran. Seterusnya adalah teknik penceritaan. Secara logiknya, pelajar akan lebih mudah faham tentang jalan penceritaan berbanding dengan fakta di dalam buku teks semata-mata. Hal ini juga dapat mewujudkan interaksi antara guru dan pelajar. Akhir sekali ialah pembelajaran terarahkan diri di mana pelajar akan berusaha sendiri untuk mencari jawapan tanpa sebarang bantuan oleh guru maupun rakan sekelas. Perkara ini dapat meningkatkan keyakinan diri pelajar untuk menghadapi peperiksaan yang akan datang. Antara kekuatan rancangan pengajaran harian ataupun RPH adalah dapat menetapkan tujuan pembelajaran secara spesifik. Selain itu dapat memudahkan proses belajar kerana membantu pelajar untuk mengetahui kemajuan mereka secara berkala. Antara kelemahannya pula adalah guru terlalu fokus untuk mencapai objektif sehingga kurang memberi perhatian terhadap proses pembelajaran. Selain itu, disebabkan guru tidak menyediakan BBM yang menarik, hal ini tidak dapat menarik perhatian pelajar. Sepanjang pemerhatian saya, terdapat pelaksanaan kebat yang telah dilaksanakan adalah guru menggalakkan penggunaan alat berfikir I-Think seperti peta pemikiran dan peta minda untuk merumuskan tentang konteks pembelajaran yang telah diajar. Seterusnya, guru juga memberi soalan aras tinggi selaras dengan konsep kebat untuk menguji tahap kefahaman pelajar. Secara amnya, semua aktiviti yang dilaksanakan di dalam bilik belajar dapat membantu pelajar untuk menyiapkan diri sebagai bakal guru. Sebagai contoh, aktiviti di dalam bilik belajar membantu pelajar untuk mengembangkan kemahiran pengajaran mereka. Seterusnya, penyediaan rancangan pengajaran membantu pelajar untuk mengurus masa dengan berkesan agar dapat merancang setiap segmen pengajaran dengan baik. Selain itu, alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar membantu pelajar untuk meningkatkan variasi dalam pengajaran. Tambahan pula, amalan pedagogi yang membantu untuk membekalkan teori dan strategi pengajaran yang berkesan pada masa akan datang. Akhir sekali, pelaksanaan kebat membantu untuk meningkatkan kreativiti pelajar dalam proses PDPC yang akan berlangsung. Terdapat beberapa budaya sekolah yang diamalkannya adalah perhimpunan rasmi yang diadakan setiap hari Isnin selama 30 minit. Kekuatan amalan ini ialah dapat memupuk disiplin pelajar dan kelemahannya adalah ia akan mengambil masa mata pelajaran pertama sehingga 10 hingga 15 minit.
Seterusnya, hadir awal ke sekolah. Penting untuk menyelaraskan kehadiran pelajar dan kekuatannya dapat memastikan pelajar dapat sertai perhimpunan rasmi yang diadakan. Kelemahannya pula adalah pintu utama sekolah akan menjadi sesak dengan kehadiran murid yang datang pada waktu yang sama. Seterusnya, budaya memberi salam. Kekuatan budaya ini dapat membentuk asas jati murid dan kelemahannya pula adalah murid hanya memberi salam pada individu tertentu sahaja seperti guru-guru yang mereka kenali. Budaya tolong-menolong yang diberikan oleh pelajar. Kekuatan budaya ini dapat mencipta hubungan yang lebih akrab antara guru dan pelajar. Kelemahannya pula, ia dapat menimbulkan kekeliruan apabila bantuan yang diberikan tidak sesuai pada sesetengah keadaan. Kemudian, pemakaian batik kekuatan budaya ini, ia dapat menunjukkan kredibiliti seorang guru yang cemerlang dengan pemakaian pakaian tradisional. Kelemahannya pula, ia suka dicari dan harganya yang tinggi. Selain itu, budaya bacaan Yasin. Kekuatan budaya ini dapat meningkatkan konsentrasi pelajar kerana memerlukan fokus yang tinggi. Dan kelemahannya pula ialah pelajar murid akan memasa budaya sekolah yang seterusnya adalah kelas tambahan yang diadakan setelah tamat waktu persekolahan. Kekuatan budaya ini ialah dapat meningkatkan pemahaman pelajar dengan lebih mendalam. Kelemahannya pula adalah membuatkan pelajar penat dan kurang fokus kerana mengambil masa yang lebih lama untuk belajar. Seterusnya adalah memberi salam di dalam kelas pada permulaan dan pengakhiran waktu belajar. Kekuatan budaya ini dapat menunjukkan penghargaan kepada guru kelas. Dan kelemahannya pula adalah pelajar berbangsa lain berasa kurang selesa dengan penggunaan bahasa. Akhir sekali ialah solat ansar secara berjemaah. Kekuatan budaya ini dapat memastikan pelajar menunaikan perkara wajib pada waktu yang telah ditetapkan. Kelemahannya pula adalah mengambil masa pulang pelajar sehingga menyebabkan waris pelajar terlewat untuk mengambil. Antara budaya kerja yang diamalkan di SMK Seksyen 19 adalah cekap menjalankan arahan pengetua yang berkaitan dengan sekolah. Antara kekuatan bagi budaya ini adalah dapat membina disiplin guru kerana dapat membentuk sikap integriti dalam diri. Seterusnya, kelemahannya adalah memberi tekanan kepada guru. Selain itu, budaya kerja yang lain adalah semangat kerjasama. Kekuatan bagi budaya kerja ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru dalam berkongsi idea dan pendapat. Kelemahan bagi budaya kerja ini adalah akan berlaku konflik pendapat antara guru kerana terlalu banyak perselisihan faham. Seterusnya adalah menepati masa. Kekuatan bagi budaya kerja ini dapat memberi contoh teladan yang baik kepada murid. Kelemahannya pula adalah akan menggunakan kualiti dalam pengajaran kerana terlalu mengikuti masa tanpa meneliti setiap aspek pembelajaran dengan spesifik. Antara budaya kerja yang seterusnya adalah memberikan penjelasan. Kekuatan bagi budaya kerja ini adalah membantu pelajar untuk memahami konsep yang kompleks untuk difahami dengan bahasa yang lebih mudah. Kelemahannya adalah pelajar terlalu berharap kepada guru tanpa melakukan usaha buat mereka sendiri. Akhir sekali, budaya kerjanya adalah tolong-menolong. Kekuatan bagi budaya kerja ini adalah dapat memupuk hubungan baik antara guru. Kelemahannya adalah berlaku kekurangan masa untuk melakukan tugas sendiri kerana terlalu sibuk untuk melakukan kerja bersama kumpulan. Bagaimana budaya sekolah dan budaya kerja diterapkan di SMK Seksyen 19 adalah dengan memupuk sikap etika dan profesionalisme dalam diri setiap individu termasuk guru dan pelajar. Hal ini dapat memupuk nilai-nilai yang positif serta menunjukkan rasa integriti dan hormat kepada setiap pihak di sekolah. Terdapat kepentingan budaya dan profesionalisme keguruan. Dari sudut budaya sekolah adalah dapat membentuk jati diri murid untuk menjadi insan yang lebih berdedikasi dan berintegriti tinggi. Selain itu, dapat meningkatkan prestasi akademik murid. Hal ini kerana rasa hormat yang tinggi memberi keberkatan dalam setiap pelajaran yang dibelajar. Akhir sekali, dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Oleh kerana budi bahasa yang tinggi budaya kerja pula, kepentingannya adalah dapat mendorong kesepakatan antara guru kerana sering bekerjasama dalam membentuk suatu pasukan. Hal ini sekaligus dapat mewujudkan suasana yang sejahtera. Oleh yang demikian, dapat membantu dalam meningkatkan imej guru dan sekolah di atas kecemerlangan dan kejayaan. Antara cadangan penambahbaikan yang perlu dilakukan adalah dengan menambah baik peraturan sekolah dengan lebih ketat. Sebagai contoh, memberi hukuman yang setimpal dengan lebih tegas dan bermanfaat kepada pelajar. Seterusnya, mewujudkan program bimbingan dan mentoring. Program ini dapat membantu meningkatkan prestasi murid yang lemah maupun cemerlang dalam aspek kurikulum dan co-kurikulum. Akhir sekali adalah meningkatkan kualiti pengajaran. Seperti yang kita tahu, program Sulam adalah program yang melibatkan khidmat masyarakat. Antara cadangan program Sulam adalah program mentoring yang berfungsi untuk menghubungkan pelajar dengan komuniti profesional seperti alumni SMK Seksyen 19 untuk bimbingan dalam bidang kerjaya. Selain itu, program kelas tambahan komuniti yang menawarkan kelas tambahan untuk pelajar di luar waktu sekolah. Tambahan pula mewujudkan kempen kesedaran kesihatan mental sekaligus dapat menjadikan pelajar sebagai sumber penyebaran maklumat kepada masyarakat. Akhir sekali, program sukan dan kebudayaan yang melibatkan pelajar dan masyarakat seperti pertandingan sukan atau festival kebudayaan. Konklusinya, program PULSE menawarkan pengalaman situasi sebenar di alam perguruan untuk memastikan bakal guru bersiap sedia. Ia juga membantu pelajar untuk memahami budaya dan persekitaran sekolah dengan lebih mendalam. Akhir sekali, program PULSE membantu dalam meningkatkan kemahiran sosial dan komunikasi pelajar kerana mendorong komunikasi antara komuniti. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.